Lepas tu semaya subuh lagu mana, semaya isya lagu mana. Ya tu bik 3 rakaat tu ambil mana? Tak jumpa dalam 1000 lebih ayat dalam Quran tu tak ada pun ayat yang menceritakan rakaat-rakaat semaya. Kalau sampai jumpa bisa benar. Ilmu tentang akidah dan mentauhidkan Allah. Di dalam bidang ekonomi, Al-Quran menggalakkan usaha memakmurkan bumi melalui petunjuk bagi memproses segala isi dunia untuk masalah kehidupan manusia. Kita tengok dulu. Banyak ayat Quran disebut. Misalnya dia suruh kita, dia sebut bila kita apa ni pergi binatang, dia kata indah kata kita kelih. Walakum fiha jamalun hina tusirun wa hina tasrahun. Dia kata keindahan kepada kamu apabila kamu waktu binatang, lepas tu bila dia kelip ke kandai semua lah. Besok kita tengok situ keindahan itu. Jadi benda betul dia sebut, dan orang buat kajian pula. Ada orang kata ilmu apa dah bahan terapi. Ada buat kajian terapi. Tengok lembu kubah duduk burung air tu big group. Siapa dia kalau berasa stres dia boleh tengok tu je. Ada buat kajian, dia ambil ayat tadi Dia kata keindahan padamu ketika dia keluar daripada sarang. Hina turihun wa hina tasrahun. Ketika kamu waktu big dia daripada group kita dia dah. Ketika dia kelip, kita kelip itik jalan itik dia jujur kedek dah. Jadi orang ilmu jiwa dia kata itu obat terapi kelip. Jadi orang merah ni ada faedah kat dia. Di dalam Al-Quran mengandungi ilmu-ilmu seperti ilmu balaghah sastra, nahwu, sastra, mantik, sejarah, geografi, politik, pentadbiran dan semua lapangan ilmu yang tidak terhitung. Rumusannya Al-Quran merupakan ayat situ ya. Poin dia akui sekali, inilah dia mukjizat yang terbesar yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada mukjizat lain bulan terbelah dua, tubik air ku celah jari dia. Hak tu mukjizat juga tapi mukjizat kecil berbanding dengan mukjizat Al-Quran, sebab dia kata Al-Quran ni mukjizat yang terbesar. Justru Allah Subhanahu wa taala membuat cabaran kepada sesiapa yang dapat membuat kitab seumpama Al-Quran. Hanya satu surah sahaja yang boleh menandinginya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu menaruh keraguan tentang apa yang kami Allah turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surah yang sebanding dengannya. Dan kerahlah orang-orang yang kamu percaya boleh membantu kamu selain daripada Allah jika betul kamu adalah orang-orang yang benar. Ini surah Al-Baqarah. Kita masuk ajak lagi, kita berhenti sekat tu dulu ya, boleh tak berhenti awal takut saya tengok nampaknya buat macam keletihan. Kau boleh lagi? Nak kau tak? Nak kau? Tanya ketua kau nak? Kan, boleh buka soalan sini Masa gini boleh tengok body language tu nampak macam tak nak masuk dia tu dah baca-baca. Kita faham jiwa lah. Puan juga ada. Baik kita buka cara bersantai lah. Bincang Al-Quran ini memang mukjizat. Tapi kita apa rasa dia sebagai satu mukjizat sebagaimana Nabi Musa rasa suka sebagai satu mukjizat. Ada kita tidak akan salah kerana kita dapat merasa Al-Quran sebagai satu mukjizat. Dia tak ada, setakat ini tidak ada ulama sebut sampai situ, jadi satu kesalahan. Tapi dari segi akidah kita kena iktiraf bahawa Al-Quran satu mukjizat yang terbesar. Situ dulu. Soal nak rasa tu, Quran sendiri pun kita tak rasa. Kelazatan semaya ada rasa. Tak sedap apa kelan. Dah sedap pasal tih buat. Yang orang boleh lazat lagu mana kita tak boleh bayar dah. Itu sebenarnya ulama-ulama fiqh kita dia tidak letak kesalahan siapa fiqh tu. Cuma tak boleh sampai darjat tinggi. Tidak ada kata orang yang tidak merasai manisnya beribadat itu masuk neraka. Tak ada. Cuma tak boleh siapa peringkat yang tinggi lagi. Jadi balik kepada Al-Quran, kalau kita nak rasa mukjizat dia, kena mendampingi dia. Nombor satu sekali bila mukjizat Al-Quran ni setakat ni lah. Orang boleh merasa itu bila dia tadabbur, dia faham sungguh kan, dia puasa itulah. Tidak baca bahasa lain kan daripada kita duduk satu benda yang kita baca tak jemu-jemu dah. Ada kita puasa puas, tak puas baca tu lah pada ada. Siapa dia puasa puas baca teh tak puas.
Jadi ulama-ulama, saya pernah dengar ulama-ulama dalam tulisan dia sebut, di antara mukjizat Al-Quran ni, dia kata dia letak dalam hati orang tu baca tak apa. Cuma untuk check up nak berhenti dulu. Tapi kata aku tak saya baca pahbil lah, tak ada. Tak ada orang kata sekali ni aku nak baca, aku tak saya baca pahbil lah. Nak baca semacam dah. Dia baca satu benda, padahal benda tu Allah dia sebut tu. Sedap dengan sebutan dia ke apa. Sebab itulah ini satu dia mukjizat. Lakos lagi, kalau dia dapat menghayati, dapat tadabbur, dia faham pula dengan apa, dengan perkataan, dengan berapa mari tu. Situ orang yang mengkaji banyak. Bila dalam ilmu Al-Quran kita akan tengok di depan nanti ni, dia banyak-banyak cabang. Dia ada orang yang buat dalam ijazul Quran, dia kaji Quran dari segi mukjizat. Kemudian dia tengok Al-Quran dari sudutnya, dari sudut sastra. Ada tengok dari sudut bahasa, i'rabul Quran. Situ dia akan jadi, dia mengkagumi, dia akan menjiwai. Kita sebab tak sampai situ lagi. Tapi padailah kita dah ni, biar kita merasai mukjizat Al-Quran dari selalu berbacaan. Baca saya sebut tadi, kita baca seronok baca dah. Dia kita dengar orang baca sedap, kita sedap dengar. Betul tak? Dengar, sedap kita dengar. Padahalnya kita tak faham gawat satu, situ kita boleh mari pelik dah. Satu benda yang ia Tuhan beri mukjizat baca Al-Quran tu, satu bacaan yang tidak jemu. Takat tu dulu. Tu boleh menjiwai, apa orang panggil, boleh kita boleh merasai dah mukjizat Al-Quran tu setakat tu. Betul tak? Ada lagi soalan? Ada 10 minit ya. Dari segi tafsir Quran, kita nak tafsir dia tu kan. Jadi kita tengok dalam Quran dia ada sebagaimana yang kita tahu lah, dia ada yang perlu kita tafsir secara direct tu gitu. Ada setengah tu maknanya cara yang sebaliknya ataupun lindus baik sikit kan. Maknanya boleh tak kita tu baca Quran tu dan kita terus sambil kita mengajar dia tu dengan kampung kita mana tidak ada pergi kursus ke belajar ke ilmu tafsir yang betul-betul. Dia Dari segi kita nak tafsir, nak ambil pengajaran tadabbur Al-Quran. betul kata dunia Allah ni kan mudah. Tok guru ada depan lah. Kalau kita kena molek dia orang, kalau kita buku tafsir tu kalau dia royak molek sepatut guru ada depan lah, dengan bahasa mudah lah. Sebab tu kata atas rajin kita je. Tafsir memang banyak lah ni. Kalau ramai dulu dia tafsir terhad, tafsir Jalalain kan dia panggil. Sikit ya dia tu ayat terjemah kan. Lah ni orang ulah. Dari sudut tu kalau kita rajin lah ni tengok. Cuma kita nak cari berautoriti lah. Kita tengok satu ayat, misalnya kita tengok kalau dalam laman web lah ni misalnya Al-Kahfi. Hak di apa ni pejabat mufti wilayah persekutuan. Waktu banyak umat boleh tengok situ. Jadi kalau kita nak tengok tafsir kehendak Al-Quran sebenarnya ayat ni lagu mana, ramai orang tafsir. Kita boleh orang kata sepatut guru depan tu. Jadi lalu tak timbul. Cuma jangan tengok tafsir yang menyeleweng. Setakat ni tak jumpa lagi, ada ke jumpa dalam tafsir yang menyeleweng. Sebabnya tafsir tu dia ada kaedah dia. Sehingga Nabi sebut lah, tengok. Man fassara al-Quran bil ra'yi falyatabawak maq'adahu minan nar. Siapa dia yang tafsir Quran dengan menggunakan akal semata-mata, maka cedanglah dia tempat dalam neraka. Nampak tak tu saya? Jadi sebab itulah ada berbagai aliran yang saya sebut dulu, dia ada dua kan, disebut tafsir bil ra'yi dengan tafsir dia panggil bin naqli, dengan nakal dah. Dengan bin naqli dengan bil aqli, dua tu sama dia. Tafsir dengan menggunakan hadis, dia menggunakan nas, supaya kita pakai tafsir Ibnu Katsir, betul tak? Jadi dia nak faham sesuatu ayat tu, dia buat mari hadis. Rujuk sini. Ada tafsir pula dia menggunakan otak dia, tapi dia otak pun tidak secara bebas lah. Sebagaimana saya sebut tafsirul kabir tu, dia pergi rata dari segi sejarah, dari segi geografi, dari segi sains, dari segi ekonomi. Jadi panjang cerita dia situ kan. Tapi mana macam mana kalau dia tu tidak lari daripada kaedah, maknanya ruang lingkup tafsir itu sendiri tidak salah lah. Sebab dia ulama juga kan. Situ dia. Jadi balik pada tadi, kalau kita nak tahu tafsir ni, tak nanti tunggu pandai bahasa Arab lah sebenarnya. Betul tak? Tarik saja dalam komputer kita. Nak tahu surah apa? Al-Falaq misalnya tak? Lagu mana tu?
Berjujuk ada. Honi kata gini, Honi kata gini, Honi ambil. Dia pula, dia orang je menulis pula. Tidak dia ambil cara baik. Dia sebut lah. Dia ambil dari tafsir Al-Munir lah. Dia ambil dari tafsir misalnya Said Qutb. Dia ambil daripada tafsir Hamka misalnya tak. Jadi dia ada dalam tu je. Jadi lah ni siapa dia duduk tomah dengan telefon, kalau tengok muka lagu tu boleh ilmu lah. Daripada tomah baca muka lain tak. Lah ni jangan jadi salah kalau kita tengok orang duduk main telefon tu. Tak boleh kata lah ni pasal maklumat ada dalam tu. Supaya saya ingat cerita Cikgu Zainal Royak, dia duduk atas masjid, dia duduk baca Quran dengan telefon. Orang tua tu tak macam mana. Dia kat Kodio pun tak ingat, dia cerita saya. Dia duduk baca atas masjid, dia duduk baca Quran dengan telefon. Mari dia tahu orang tua tu kata, oh cikgu atas masjid main telefon lagi. Tengok. Dia tidak faham. Ingat dah situ. Balik tu Haji Royak tak ingat. Jadi nak buat dah dia saya ingat cerita tu sebab kita nak, saya ingat bila cerita tu sebab kita nak buat contoh gini dah. Maknanya kita jangan tengok orang duduk tengok telefon tu, duduk main game. Tu budak-budak. Kita baca Quran. Tengok apa ni lama buat dah, macam-macam kita boleh tengok orang datang. Jadi situ dah. Jadi kita sambung keistimewaan Al-Quran minggu depan. Ada satu pandangan dia kata baca Tutup kan? Quran